Pengasuh di Reman disyaki dera bayi sehingga maut. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Seorang pengasuh di Reman bagi membantu siasatan kes kematian seorang bayi perempuan berusia 6 bulan disyaki didera. Reman terhadap suspek berusia 52 tahun itu diperoleh selama 4 hari bermula semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahaya Hassan, kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rabu lalu, polis menerima laporan daripada Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh berhubung seorang pesakit bayi perempuan berusia 6 bulan dalam keadaan koma dan terdapat kesan lebam di badan. Pihak hospital mensyaki kecederaan dialami mangsa akibat didera. Mangsa disahkan meninggal dunia di unit rawatan rapi Pediatrik Hospital berkenaan pada 2.51 petang Jumaat lepas. Hasil berasaskan mendapati punca kematian adalah kecederaan di kepala akibat objek tumpul. Seorang lelaki warga Indonesia maut dipercayai terjatuh ke dalam lubang salur konveyor sebelum tertimbus di batu kerikil Tanjung Kuari di Bandar Sarjana Putra. Bangsa berusia 49 tahun tertimbus ketika melakukan kerja-kerja pemindahan yang dianggarkan kedalaman 6 meter. JBPM Selangor menerusi kenyataan memaklumkan panggilan kecemasan diterima kira-kira 5 petang tadi sebelum mangsa berjaya dikeluarkan dari salur terbabit 2 jam kemudian. Mangsa dikenali Mujiona disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Fama mempertingkatkan sasaran pelaksanaan program jualan agromadani kepada 5,000 lokasi di seluruh negara. Ia susulan peruntukan tambahan seperti yang diumum Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi baru-baru ini. Program serapang dua mata ini bertujuan membantu pengguna membeli barangan keperluan asas pada harga rendah. Setakat ni kita dah capai sebanyak 639 sesi. So itu merupakan bajet sedia ada. Alhamdulillah kita dapat bajet tambahan disebabkan kita tengok projek ini dapat memberi impak yang baik dan ia merupakan projek quick win, mana dia cepat, meluas dan cepat dilaksanakan. Dengan bajet tambahan yang diberikan, kita telah meningkatkan daripada sasaran 1,400 ke 5,000 lokasi. Ditemui pada program jualan agromadani di Port Dickson, Negeri Sembilan menyasarkan 289 lokasi berbanding sasaran asal 50 lokasi. Mudah dan jimat, hanya menggunakan truk bergerak dan kemah yang dipasang di lokasi kediaman, pengguna boleh mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan menerusi program jualan mobil KPDN. Ia antara inisiatif membantu golongan sasar terutamanya B40 menjimatkan perbelanjaan. Antara barangan keperluan ditawarkan pada harga rendah ialah ayam, daging, ikan, beras dan gula. Hari ini kita telah turun padang di kawasan Presin 7 bertempat di kawasan PPR yang selected, yang mana kita bertumpu kepada kawasan yang low cost. Sambutan Alhamdulillah memerangsangkan sebab kita ada weekly slot yang kita akan pergi ke tempat-tempat yang dipilih dan Alhamdulillah kita sendiri pergi ke mereka. So mereka just turun bawah and then just pilih je. Program ni patut diteruskan lagi, jimatkan dan dekat dengan rumah, jadi tak perlu nak start kereta keluar ke pasar, jadi jalan kaki turun lift dah nampak terus ke terus tu beli je. Dia lagi cepat lah. Jadi saya puas hati, harga pun Alhamdulillah murah, berbaloi lah. Memang satu inisiatif yang bagus lah untuk kita kan, untuk rakyat-rakyat, nak tolong, nak bantu rakyat untuk dapatkan harga barang yang murah. Selalunya ikan siakap yang saya beli lebih daripada RM11 macam tu lah. Ni dia, harga dia yang sekarang ni RM5 je seekor. So saya rasa macam murah gila benda ni kan. Itulah. Lepas tu ayam pun memang murah. Lepas tu ikan pun sama. Sebab saya dah biasa beli dekat mana-mana tempat dekat sini kan. Memang aku sentiasa cari tempat yang murah. Tu yang saya bila nampak ni je, saya terus je beli.
37 syarikat mengimport 285,700 tan metrik bekalan gula putih dari luar negara diluluskan. Tindakan kerajaan itu antara usaha mendukung industri gula ke negara ke tahap lebih tinggi sekaligus memastikan bekalan terus terjamin. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan perkara itu bukan disebabkan isu gangguan bekalan gula di dalam negara. Ini kerana bekalan gula putih bertapis dalam negara mencukupi untuk keperluan industri dan domestik. Yang penting bagi saya adalah pihak CSR dan MSN yang ada di dalam negara kita ini, kita bantu mereka dari segi apapun kesulitan mereka, sebagai contohnya isu pekerja asing ke yang mereka perlukan, kita bantu. Dan setakat ini, alhamdulillah, harga gula pasir dua jenis untuk rakyat itu, rasa dan halus masih lagi dijual pada harga RM2.80 mesin, dan yang halus itu kita jual pada RM2.90 mesin. Itu tak ada masalah. Mengulas masalah gula di Limbang, Sarawak, beliau berkata pihaknya akan mengambil pendekatan serius terhadap masalah tersebut. Justru Datuk Seri Salahuddin mengingatkan agar masyarakat terus menyalurkan aduan jika terdapat permasalahan timbul supaya isu berkaitan dapat diselesaikan dengan segera. Kebajikan veteran ATM tetap diutamakan walaupun terdapat perubahan atau penyelarasan dalam pemberian pencen. Timbalan Menteri Pertahanan Ali Zahari memaklumkan setiap perkara yang dibangkitkan akan dibincang melalui pertemuan berkala bersama Majlis Veteran Kebangsaan. Kita sebenarnya sudah memukakan beberapa cadangan supaya keputusan boleh dibuat, supaya ada manfaat kepada veteran-veteran yang berpencen tapi pencennya rendah. Dan dalam masa yang sama, skim yang disebut oleh Persatuan Veteran itu, kita juga akan melihat balik kerana kita ada Majlis Veteran Kebangsaan, di mana Majlis Veteran Kebangsaan itu wakil-wakil daripada Persatuan Veteran itu biasanya akan hadir, dan biasanya itulah forum kita berbincang. Beliau mengulas mengenai permohonan PVATM supaya kerajaan dapat meneruskan pemberian penghargaan khas kepada pesara dan menyelaras semula skim lama pencen veteran tentera. Sementara itu, lebih 10,000 anggota pasukan sukarelawan ATM terima caruman di bawah SPS Madani Perkiso setakat awal bulan ini. 6,800 daripadanya merupakan anggota Askar Wataniah. Jadi ini adalah sebahagian daripada inisiatif kita di Kementerian Pertahanan juga, kerana kita tahu di kalangan sukarelawan kita, termasuk di kalangan Askar Wataniah itu juga, mereka harus diberikan pelindungan, keselamatan, kerana kita tahu bahawa aktiviti mereka juga terkait juga dengan aspek-aspek yang melibatkan keselamatan pekerjaan. Peneroka Felda sentiasa mendapat tempat dan perhatian kerajaan Malaysia Madani. Ini terbukti dengan penganjuran Karnival Felda Madani peringkat Selangor bagi mempromosi integrasi sosial dan kesejahteraan komuniti peneroka. Felda adalah salah satu daripada komuniti yang JKOM pilih. Kita telah pergi ke beberapa kawasan Felda di Palong, minggu depan di Kemahang, dan ini di Felda Gedansa. Komunitinya luar biasa, harmoni, cukup tersusun, memang dijaga baik oleh kerajaan. 1,000 pengunjung hadir bagi memeriahkan karnival tersebut yang dianjurkan di Felda Gedansa, termasuk sukan rakyat, kenduri rakyat dan pesta buah-buahan. Karnival ini dapat memupuk semangat kerjasama dan semangat perpaduan berbelang kaum, dan juga dapat mendekatkan masyarakat setempat dan pemimpin setempat. Baguslah progres ni sebab jarang kan. So boleh katakan kena perbanyakkanlah progres ni, seronoklah. Benar satu rezeki. Rezeki alhamdulillah. Pengajuan karnival ini antara usaha kerajaan dalam memupuk semangat komuniti melalui perpaduan sosial dalam mewujudkan masyarakat madani. Lebih 1,000 peluang pekerjaan berbagai bidang ditawarkan menerusi Karnival Kejaya Belia Parlimen Rembau. 50% daripada peluang itu dibuka di Negeri Sembilan. Dan boleh jadi nanti setiap tahun, hujung tahun,
saya katakan tadi kita bawa pula dengan agensi kerajaan GLC kan, kerana di bawah GLC lagi banyak PNB-nya, khazanahnya, di bawah Kementerian Pertahanan saja melamak-lamak syarikat yang ada, dan kita juga memerlukan ramai pekerja-pekerja ataupun tenaga pekerja yang mengisi kekosongan. Majoriti sekarang kalau budak yang habis grad memang susah nak cari kerja. So bagi saya kempen macam ni memang baguslah untuk belia-belia untuk cari kerja, untuk tanggung dengan kos hari hidup sekarang makin tinggi. So memang banyaklah benefit buat macam ni dekat belia-belia yang menganggur macam saya ni. Actually everyone should take advantage of this because government bagi kita chances through the Perkeso. So sebab kita tak payah nak bawa kita pergi cari kerja kan, and then always online. Like this one they put the booth for us, for then we should give a time for at least one day datang sini apply, because who knows your luck where you will get the job. 500 peserta pengakap dan pandu puteri menyertai jambore pengakap dunia yang bakal berlangsung di Korea Selatan bulan depan. Penyertaan antarabangsa ini dijangka disertai 45,000 ahli seluruh dunia bermula 1 hingga 12 Ogos. Gimik pelepasan kontingen Malaysia disempurnakan pemangku Ketua Pengakap Negara, Major Jeneral Profesor Dato' Dr. Muhammad Zin Bidin di Angkasa Puri pagi tadi. Acara 4 tahun sekali ini menghimpunkan peserta berusia 14 hingga 17 tahun. 6 hari bulan Ogos akan ada Cultural Day. Cultural Day ni amat menarik sebab di campsite masing-masing akan ada display budaya masing-masing. Jadi macam mungkin ini kawasan perkemahan Malaysia, sebelahnya Brazil. Jadi kita akan bertukar-tukar makanan, bertukar-tukar knowledge lah pasal budaya masing-masing, tarian ke, games yang main di negara sendiri. Masih lagi dalam berita tengah malam, 150 juta ringgit peruntukan diluluskan kerajaan kepada Kementerian Dalam Negeri KPDN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan bertujuan menambah baik fasiliti dan penyelenggaraan kuartus perumahan serta balai di bawah kementerian berkenaan. Penyelenggaraan kuartus PDRM termasuk ibu pejabat itu 50 juta ringgit lagi. Kemudian untuk Eskom tadi, saya teliti keperluannya, saya luluskan 40 juta ringgit untuk Eskom saja. Saya dah luluskan 1 juta baru-baru ini dalam melawat penjara Sungai Buloh, iaitu untuk dewan dan kemudahan dewan di penjara Sungai Buloh. Tapi untuk kuartus dan kemudahan-kemudahan jabatan penjara, saya luluskan 15 juta ringgit. Saya luluskan 45 juta ringgit untuk PDA, itu segera. Dan bila saya kata segera, maknanya ni hari Sabtu, hari Isnin wang mesti disalurkan. Dan saya akan bincang dengan Menteri dan KSU bagaimana nak percepatkan, macam tentera dia ada kor kejuruteraan. Bagaimana nak percepatkan proses? Saya serah. Tapi maknanya kena cepat. Kerana sebelum akhir tahun ini, hal-hal yang kecil-kecil ini harus diselesaikan. Beliau berkata demikian semasa berucap di program ramah mesra bersama warga Kem Batalion Kedua, Pasukan Gerakan Am di Kem Batalion 2, Pasukan Gerakan Am Kulim Kedah. Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan 3 bilion ringgit bagi pelaksanaan penanaman padi 5 musim berskala besar setiap 2 tahun di Kedah. Selain peningkatan pengeluaran, Datuk Seri Anwar yakin inisiatif itu dapat menambah baik ekosistem agro selain menjamin sekuriti makanan negara.
macam-macam kena tambah. Saya kata berapa bagi tahu. Dia jawab, bukan untuk tahun ni. Kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap 3,000 juta ringgit, 3 bilion ringgit. Itu masalah saya. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? 3,000 juta ringgit. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan perempuan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkan orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil. Sementara tu buat apa? Sebahagian peruntukan akan disalur kepada infrastruktur pengairan dan saliran selain jalan seliaan Lembaga Pertanian Muda MADA. Projek 3 tahun itu merangkumi kawasan seluas 201,000 hektar. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sentuhan Madani peringkat Kedah bersama peladang, peternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Alor. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi. Dan untuk yang fokus sekali, kita fokus untuk 5x2 lah. Untuk penanaman padi, 5x2 tahun. Okay, terima kasih banyaklah kerajaan. Masalah sekarang ni, generasi muda dia tengok pertanian secara tradisional, berpanas dan sebagainya, sedangkan kita ada teknologi. Jadi apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit, itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian, sangat penting. Ini pula berhubung usahawan desa, Perdana Menteri memberi jaminan untuk mempromosikan produk usahawan desa secara besar-besaran ke pasaran antarabangsa. Bagaimanapun produk itu mesti berkualiti. Dan kita minta umpamanya, saudara-saudara yang berniaga, selarikan dan dengar pandangan dan nasihat supaya kita dapat tingkatkan mutu pengeluaran supaya dapat hasil lebih baik dan kita bantu menyebarkan. Saya nak beritahu tak mudah. KSU ada, pegawai kanan ada. Nak dapatkan menteri yang begitu prihatin, cari jalan bagaimana nak tingkat pendapatan usahawan-usahawan desa ini. Jadi ambil peluang. Beliau berkata demikian dalam mini karnival usahawan desa di Sungai Petani. Pandangan-pandangan haprak yang lain. Perbuatan membangkitkan isu memecah belah, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja merupakan kesalahan di sisi undang-undang. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, salah laku berkenaan tidak akan selesai dengan hanya memohon maaf. Menurut beliau, hak bersuara setiap rakyat dijamin perlembagaan. Bagaimanapun, ia tertaluk kepada peruntukan perkara 10-2 bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Dan sekiranya ia dicabuli, permohonan maaf bukan suatu pembelaan dari segi undang-undang. Sebagai pemimpin, ahli politik harus sedar bahawa setiap pertuturan mampu mempengaruhi orang ramai, terutama pada musim pilihan raya. Datuk Seri Azalina turut mahu PDRM diberi kebebasan menyiasat sesiapa sahaja yang membangkitkan isu agama, kaum dan Raja 3R tanpa campur tangan mana-mana pihak. Tibalanya ram kapal SIM pula yakin tindakan sewajarnya akan diambil pihak berkuasa. Pun difahamkan terdapat banyak laporan polis yang telah pun dibuat dan saya yakin bahawa pihak polis akan mengambil ataupun membuat siasatan yang sewajarnya terhadap laporan-laporan tersebut. Saya difahamkan bahawa siasatan pada masa ini sedang dijalankan dan saya percaya bahawa saya akan serahkan perkara ini kepada pihak polis oleh kerana ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa polis. Masih tinggal di mana? Saya sebagai warga Selangor, terutama di Shah Alam, kami sangat kecewa dengan kenyataan yang diberikan oleh MB Kedah tentang
mempertikaikan kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebab kami di Selangor, kami menyokong apa yang diberikan ataupun yang dimandatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebab dia Kedah, so yang Selangor pun tak perlu nak masuk campur lah. Sebab ni dah Sultan Selangor yang pilih dan muktamad daripada Sultan Selangor lah untuk pemilihan siapa yang dia nak kan. Bagi saya tu satu tindakan yang tidak wajar. Sebab apa? Dia adalah Menteri Besar Kedah, tapi dia mencampuri urusan negeri Selangor. Bagi saya baik dia jaga negeri dia sendirilah kan. Yang saya kira agak celupar, biadab dan tidak wajar dalam adab orang Melayu terhadap raja-raja Melayu. Beliau tidak seharusnya melibatkan institusi diraja di dalam ceramah-ceramah ataupun kenyataan-kenyataan beliau hanya semata-mata untuk meraihkan undi. Ribu pengunjung dijangka hadir ke pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di Ipoh esok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berpuas hati dengan tahap persediaan dilaksana agensi terlibat program berkenaan. Harapan saya semangat patriotisme ini bukan hanya sewaktu mereka hadir, tapi boleh dibawa ke mana saja sempena bulan kebangsaan yang akan kita sambut mulai esok hingga ke 31 Ogos sambutan di Putrajaya serta 16 September Hari Malaysia sambut di Kuching, Sarawak. Tekad perpaduan penuhi harapan diangkat sebagai teras dalam meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ia sebagai usaha merealisasikan konsep Malaysia Madani yang diilham Perdana Menteri bagi menyentuh padu rakyat berbilangkau. Selain daripada konsep perpaduan yang kita tahu salah satu teras kepada negara kita, perpaduan rakyat dan juga usaha kerajaan untuk memenuhi harapan rakyat melihat ekonomi yang semakin maju, pembangunan yang lestari dan penyelesaian kepada masalah mereka sehari-hari. Beliau berkata demikian dalam rancangan berjudul Kuartet Merdeka terbitan stesen televisyen swasta. Program turut menampilkan beberapa menteri lain. Dalam rancangan sama, Fahmi berkata semangat patriotik bukan hanya dihidupkan sempena Hari Kebangsaan, malah pada setiap masa. Seiring hasrat itu, penggiat seni tanah air digalakkan untuk menghasilkan lebih banyak karya yang dapat menyuburkan elemen berkenaan. Ini saya rasa seiring dengan semangat kita untuk meraihkan bukan hanya Hari Kebangsaan, tapi dia sebenarnya mengingatkan kita tentang penting kita hidup dalam suasana yang aman damai dan dengan satu semangat kekitaan dengan dipayungi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan dalam suasana yang aman damai inilah, dalam suasana di Malaysia inilah kita mampu membangun, mendirikan sebuah bangsa rakyat yang bukan hanya bersatu padu tapi boleh maju jauh ke depan. Mungkin lepas ni kita kena cari lebih ramai untuk kita raikan bukan hanya bakat mereka tapi semangat kekitaan, semangat patriotisme itu perlu kita hidupkan. Untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Super yang berlangsung hari ini. Perkembangan sukan badminton, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengumumkan akan melepaskan jawatannya itu selepas berakhir Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut beliau, keputusan sama juga akan dibuat bagi jawatan Presiden Majlis Olimpik Malaysia selepas berakhirnya Tamasya Los Angeles 2028. Jelas Tan Sri Muhammad Norza, keputusan itu diambil bagi membolehkan beliau memberi tumpuan lebih khusus dalam memainkan peranan di peringkat antarabangsa.
So for a good organisation, we need succession plan. So we will find a successor prior to Paris Olympic, and that will allows me to focus on my international need and also my other personal interests. The transition needs to be seamless. We are talking about sponsorship. We are talking about the structure, the coaches, the players, the council members. So I think 1 year is definitely a sufficient time to actually identify the right guy. Tan Sri Muhammad Norza menerajui BAM selama 6 tahun sejak 2017. Beliau sebelum ini dilantik sebagai pengurusi jawatankuasa sukan untuk semua Majlis Olimpik Asia OCA bagi pangkat 2023 hingga 2027. Menerusi pelantikan itu, Tan Sri Muhammad Norza secara automatik akan berada dalam lembaga eksekutif OCA. Ibu bapa perlu memberi tumpuan terhadap aspek pembangunan fizikal secara sihat anak-anak di sebalik penggunaan tinggi gadget dalam kehidupan seharian. Nasihat itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Menurutnya, walaupun ibu bapa tidak dapat mengelak daripada membenarkan anak-anak meluangkan masa dengan gadget, namun kepentingan pembangunan fizikal menerusi aktiviti bersukan perlu diutamakan. Kita tidak kata gadget itu buruk. Dunia sekarang, everything is online. So, kita tak boleh elakkan. Tapi kita kena balance. Kita kena balance masa untuk pastikan ada aktiviti fizikal. Itu sebab kita nak wujudkan banyak lagi platform untuk mereka keluar. Ibu bapa, kita jangan beritahu anak, tak boleh main gadget, tak boleh online. Because their world is now a seamless online world. Okay? Tapi kita kena bagi balance. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Sambutan Hari Belia Negara dan jelajah mini rakan muda peringkat negeri Pulau Pinang di Padang Kota Lama. Seramai 2,000 orang hadir dalam majlis tersebut yang turut diserikan dengan aktiviti masa belia seperti sukan dan rekreasi, persembahan pentas, pameran dan jualan usahawan belia. Kementerian Belia dan Sukan turut membutuhkan RM500,000 kepada Pertubuhan Belia untuk menjalankan aktiviti riadah demi melahirkan generasi belia yang sihat pada masa akan datang. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Nazif Ahmed Syukri. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.